Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu setelah kita bercuti lebih kurang 2 bulan, Ramadan dan juga Syawal, 3 bulan Zulqa'dah, ni hujung Zulqa'dah kita dapat bertemu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati pertemuan kita bersama pada malam ini. Seperti biasa, siri kita sambung dengan pengkisahan tokoh-tokoh di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita dah sebut sebelum ni, banyak orang dah lah kita sebut tu, ramai dah. Kalau kita ulang balik, dan malam ni insya-Allah kita akan masuk salah seorang tokoh yang masyhur, terkenal. Kisah dia mungkin kita dah pernah dengar, kita ulang balik malam ni, iaitulah namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar satu nama yang masyhur, satu nama yang popular, yang kalau kita tak tahu kisah detail dia pun sekurang-kurangnya kita tahu itu nama sahabat. Bila kita sebut Abu Dzar, kita tahu itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni dalam masa yang terhad ini, insya-Allah kita akan berkenalan dengan Abu Dzar yang terkenal sebagai seorang yang, kalau dalam bahasa sekarang dia kata tokoh revolusi, tapi dia memilih untuk bersikap zuhud yang orang lain tak boleh nak sama dengan dia. Zuhud ni kira dia, pada pentafsiran dia lah, dia buang seluruh dunia, dia hanya memfokuskan kepada kehidupan untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Susur galur dari sebelah bapa namanya Abu Dzar, ataupun namanya Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Abid bin Haram bin Ghifar. Ghifar itulah yang dinisbahkan kabilah dia ni Bani Ghifar, maka dia dikenali dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, ada orang sebut Al-Ghifari, bukan Al-Ghifari tanpa ada tasydid. Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asalnya ni menjadi perbahasan di kalangan sejarawan. Ada yang kata nama asalnya adalah Jundub bin Junadah, ada kata nama asalnya Jundub bin Sakan, ada pula kata nama asal dia Burair daripada perkataan bar, birrun, orang baik. Ada kata nama dia Burair bin Abdullah dan sebagainya. Tapi yang paling masyhur di kalangan majoriti ahli sejarah, nama dia adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini nama yang mungkin jangan-jangan kita dengar, tapi popular panggilan dia dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abu Dzar dia ada saudara kandung yang juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan nama Unais bin Junadah. Unais, nanti kita akan tengok kisah dia, bagaimana di antara orang yang lebih awal masuk Islam daripada Abu Dzar adalah Unais bin Junadah radhiyallahu an, dan dia juga ada seorang sahabat saudara tiri dari sebelah ibu, maknanya mereka ibu yang samalah tapi ayah yang berbeza. Nama dia Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi adik-beradik dia ni, mak dia pun termasuk di kalangan sahabat. Mak kepada Abu Dzar diriwayatkan juga termasuk di kalangan sahabat yang bernama Ramlah. Mak dia bernama Ramlah bintil Waqi'ah. Ramlah bintil Waqi'ah
termasuk di kalangan sahabat Nabi SAW. Bani Ghifar, kabilah Bani Ghifar yang menjadi kabilah suku kaum kepada Abu Dzar, mereka ni pecahan daripada kabilah besar Bani Kinanah. Ini sistem kekeluargaan Arab, dia ada bani kabilah yang pelbagai. Di antara kabilah besar Kinanah, dan daripada pecahan Kinanah salah satu adalah Bani Ghifar, di mana penempatan mereka ini di satu kawasan yang dikenali dengan Wadi Waddan, lembah Waddan. Satu kawasan nama wadi ni makna lembah. Lembah Waddan, iaitulah di antara Mekah dan Madinah. Jadi lembah Waddan, kawasan yang terletak di antara Mekah dan Madinah, inilah penempatan Bani Ghifar, dan kawasan ini merupakan kawasan komersial. Kawasan komersial, kawasan yang membangun, dan dia merupakan laluan asal ataupun laluan klasik di antara Yaman, di antara yang menghubungkan Syria dengan Yaman. Jadi yang menjadi laluan pedagang-pedagang pada waktu itu. Jadi duduk di tempat-tempat yang cukup strategik. Orang nak pergi mana pun, pedagang nak pergi ke Syam, pedagang nak pergi ke Yaman, dia di antara laluan akan kena lintah di wadi ataupun lembah Waddan yang menjadi penempatan kepada Bani Ghifar. Dalam kalangan orang Arab yang berada sama ada di Mekah dan kawasan sekitar, Bani Ghifar dia memiliki satu, bila sebut Bani Ghifar, orang akan nampak keburukan Bani Ghifar. Kerana sebahagian daripada anggota kepada Bani Ghifar ni, dia menjadi perompak dan penjarah yang cukup terkenal. Jadi di antara kerjaya mereka, Bani Ghifar ni kalau orang sebut Bani Ghifar, oh ni geng perompak ni, geng penyamun, orang tahu. Itu yang saya duk sebut. Kalau anak pergi sekolah ni, mana-mana ni Bani Ghifar, tak payah isilah pekerjaan pak dia, tahu dah bahawa pak dia penyamun. Sampai tahap tu lah lebih kurang nak bagi gambaran, kata begitu buruknya wajah kepada Bani Ghifar di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Tetapi mereka menjadi perompak yang ditakuti. Orang akan lintas kawasan mereka, dan kod mana pun orang tetap akan kena bagi dekat mereka. Kalau tak bagi, bermakna orang pedagang tadi telah menempuh bahaya. Ini makna sampai mereka boleh membina reputasi buruk sedemikian rupa di kalangan orang yang melintasi perkampungan Bani Ghifar. Tetapi hebatnya Abu Dzar ni, kalau di kalangan orang Bani Ghifar melakukan penjarahan dan perompakan secara berkumpulan, Abu Dzar dia seorang-seorang. Dia hebat lagi. Dia gangster seorang-seorang. Rompak-rompak kumpulan tak mau. Dia seorang, dia akan buat ajar. Tapi dia tetap termasuk dalam kalangan orang-orang yang bersama dengan Bani Ghifar, iaitulah kerjaya mereka merompak, dan kerjaya itu dianggap biasa. Dalam bahasa Arab dia kata qutta'ut tariq, penyamun jalanan. Dianggap sebagai satu benda yang biasa pada waktu itu. Seperti mana orang-orang yang berada di Hijaz, iaitulah di Mekah dan sekitarnya, maka Bani Ghifar juga tak terlepas daripada orang yang menyembah berhala pada waktu itu. Dan mereka punya berhala yang besar, ikon kepada berhala mereka yang dinamakan Al-Manaz. Salah satu daripada berhala yang menjadi sembahan kepada orang-orang Bani Ghifar ialah Al-Manaz. Dalam catatan sejarah menyebut Bani Ghifar menjadi Islam hampir keseluruhannya sekurang-kurangnya pada tahun 5 Hijrah. Maknanya bermula pada tahun 5 Hijrah tu hampir keseluruhan lah telah Islam. Walaupun sebelum tu ada masuk sikit-sikit lah sampai tahun ke-5, dan sebahagian kata tahun ke-8. Sebab buktinya ketika Nabi SAW melakukan pembebasan kota Mekah, ada satu kumpulan khas, iaitulah mereka ni dari Bani Ghifar, yang turut serta dengan rombongan besar pasukan Nabi SAW yang sejumlah 10,000. Ada lebih kurang 400 orang daripada Bani Ghifar yang menunjukkan kata mereka pada waktu itu telah Islam keseluruhannya. Pun begitu, Islam secara berperingkat-peringkat ni bermula dari awal lagi lah. Bermula dari awal, yang di antara tokoh yang bawa Islam kepada Bani Ghifar tak lain dan tak bukan adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah.
Abu Zar digambarkan sebagai seorang lelaki yang berkulit agak gelap, agak tinggi, berambut lebat dan berjanggut keabu-abuan. Abu Zar dikenali sebagai seorang yang bijak, berani dan lincah menggunakan senjata. Persekitaran yang buruk membuatkan Abu Zar membesar menjadi pemuda yang telah terbiasa dengan kehidupan secara kasar. Ialah hidup dalam suasana yang macam tu, kerja menyamun, kerja merompak, menjadikan dia ni membesar dan seolah-olah dilatih untuk menjadi hidup dalam suasana yang agak sedikit kasar. Cuma macam saya sebut tadi, yang membezakan Abu Zar ialah rompakan yang dilakukan dia akan buat seorang-seorang tanpa melibatkan kumpulan yang lain. Dalam catatan sejarah juga disebut isterinya tidak disebut sebagai nama, tapi dikenali dengan Ummu Zar, kerana anak mereka salah seorang bernama Zar. Anak kepada mereka ni nama Zar, maka disebut Abu Zar dan juga Ummu Zar. Tapi nama asal kepada isterinya tidak disebut dalam kebanyakan kitab-kitab sejarah. Bagaimana Abu Zar boleh masuk Islam? Ini poin dia yang paling penting untuk kita lihat, kerana dia melibatkan persoalan hidayah dan bermulalah daripada proses seorang yang berasal daripada perompak, tiba-tiba bila mendapat hidayah dia bertukar menjadi sahabat Nabi yang setia dengan perjuangan mengembangkan agama. Bagaimana benda itu boleh berlaku? Dia boleh berlaku apabila Abu Zar dia menggunakan anugerah akal yang Allah Ta'ala beri kat dia. Sebab tu bila kita tengok Allah Ta'ala cipta manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami ciptakan manusia pada sebaik-baik penciptaan. Anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada manusia akal, dan fungsi akal itu, sebab tu dalam daruriyat, dalam apa dia panggil kepentingan untuk memelihara akal, agar akal tidak diletak ke tepi, agar akal tidak dihilangkan secara sengaja. Sebab fungsi akal ada dalam agama untuk kita fikir, dan Abu Zar menggunakan anugerah akal yang Allah Ta'ala beri ini untuk dia fikir. Dengan fikir itulah membawa dia untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direkodkan dalam catatan sejarah, satu hari Abu Zar dia pergi ke Al-Manat untuk upacara penyembahan berhala lah. Pergi kepada berhala yang besar ni nama Al-Manat, dan dia letakkan roti dengan keju yang menjadi makanan biasa pada waktu itu, dan dia letak sekali dengan minuman. Dia letak keju, dia letak roti, dia letak ayak dekat dengan Tuhan yang dia sembah ni, iaitulah yang bernama Al-Manat. Bila dia letak, dia duduk tunggu. Dia ni nak bagi respon apa, adakah dia nak makan ataupun dia nak buang ataupun nak tolak. Dia duduk tunggu, tak ada apa. Bila tak ada apa, tak ada reaksi balas, mai semawa mai bagi makan, tiba-tiba tak ada reaksi balas, dan tengah-tengah dia duduk tunggu, dan mai pula seekor binatang. Seekor binatang balas roti yang dengan keju tadi. Binatang dia duduk tunggu respon daripada ni, tiba-tiba binatang ni mai ambil apa makanan yang dia hidangkan. Bukan takat ambil, binatang ni ambil makanan, kencin bagi tepi tu, lepas pula kencin bagi. Jadi Abu Zar melihat reaksi ni, keadaan ni, dan dia waktu itulah dia menggunakan fungsi akal. Dia mula tergelak, dia mula tertawa terhadap diri dia. Dia mula berfikir, untuk apa aku buat semua benda ni, sedangkan dia duduk depan aku, tak ada apa tindakan ni. Orang balas boleh gagah, ya, orang kencin lah, tapi tak ada apa reaksi, duduk keras macam tu. Menyebabkan dia terfikir. Bermula daripada detik itulah, maka dia mula buang segala bentuk-bentuk sembahan ni. Dia tak mau dah, walaupun tak tahu lagi ni agama, tapi tak tahu, tapi dia fikir. Dia mula mencari di manakah yang kata cara hidup yang benar, di manakah Tuhan. Dia mula mencari. Dihabiskan hari-hari dia dengan dia buat andaian-andaian, analisa terhadap di mana Tuhan dan siapa Tuhan. Dia mencari. Ini yang kata orang yang menggunakan akal. Walaupun dia tak tahu, walaupun waktu tu belum jumpa lagi yang kata kebenaran, tapi oleh kerana masyarakat Arab terdidik dengan penyair-penyair, yang penyair zaman-zaman lampau yang jahiliah ni melontarkan ungkapan-ungkapan syair yang boleh dipikir. Jadi Abu Zar pun dia pernah dengar ungkapan syair yang datang daripada seorang tokoh sastra Arab lama.
Kalau orang zaman tu bila sebut tentang nama tokoh ni Qis ibn Sa'idah, mereka akan tahulah ini tokoh sastra. Di antara syair yang dilontarkan, sesungguhnya yang hidup akan mati, sesungguhnya yang hidup akan mati, yang mati masanya berlalu, dan yang datang pasti segera tiba. Sesungguhnya di langit ada berita besar, dan di bumi banyak peristiwa yang menjadi pelajaran. Malam yang kelam, langit yang penuh bintang, bumi yang dihamparkan, dan lautan yang tidak pernah mengering. Ungkapan-ungkapan ni yang melihat kepada kebesaran pencipta kepada alam. Walau dia tak tahu lagi, dia tak duk mencari siapa pencipta yang betul ni. Tapi dengan ungkapan-ungkapan ni menyebabkan dia mula terfikir. Dan dengan itulah dia terus mengkaji, dan dia mengambil sikap untuk buang segala bentuk-bentuk sembahan yang pernah dia terlibat ketika bersama dengan kaum dia. Dan sampai satu peringkat yang agak drastik dia buat, dia keluar daripada kampung dia, pergi duduk dekat dengan Mekah. Walaupun bukan di Mekah tapi pinggir. Dia keluar daripada kampung dia, dia pergi hijrah. Dia pergi duduk di sana dengan adik dia, dengan mak dia apa semua. Duduk dekat dengan pinggir Hijaz. Mekah ni lah kawasan tu. Dia walaupun bukan Mekah tapi sekitar kawasan tu. Bila dia duduk, dia pindah daripada kampung asal yang kata lembah Waddan tadi. Jadi orang pun duduk lintahlah tempat. Kan zaman tu hidup secara pindah randah. Hidup kemah nomad ni. Jadi dia orang duduk lintah. Orang Mekah duduk lintah, pergi mana hala ke apa, singgahlah. Berlakulah interaksi, sembang-sembang. Jadi di antara benda yang dia dapat maklumat daripada orang Mekah ni, yang lintah tempat dia berhenti rehat, orang ni kata di Mekah sana ada seorang yang mengaku diri dia jadi Nabi, dan dia bawa satu agama dan cara hidup yang berbeza terus dengan apa yang orang Mekah amalkan. Berita ni tersebar dari mulut ke mulut, walaupun waktu tu dakwah Nabi belum secara terbuka. Cuma orang dapat tahu sikit-sikit, orang ceritalah. Di Mekah ni ada seorang lelaki yang kononnya dia habaq kata dia Nabi. Dan dia duk ajak, tak tahulah, tapi ajakkan dia ni berbeza terus lah dengan apa yang orang duk amalkan pada waktu itu. Jadi bila dia dapat berita tu, dia cuba nak kenal siapa lelaki yang apa sebut ni. Itu yang kata tadi, sebab dia gunakan fungsi akal, dia mencari hidayah. Hidayah ni benda nak kena cari. Hidayah ni dia betul, walaupun ada sebahagian orang yang dapat hidayah tanpa disangka, betul, termasuk di kalangan sahabat Nabi. Tapi secara fitrahnya hidayah itu perlu dicari. Langkah kaki untuk mendapat hidayah, maka barulah hidayah itu akan Allah Ta'ala sediakan jalan dia. Baik itu antara cara nak dapat hidayah, baca Quran. Sebab Quran jalan untuk mendapat hidayah. Jadi Abu Zar dia mencari hidayah, cari dengan cara dia fikir dia apa. Bila dia dengar cerita tentang ni, dia teringin nak pergi kaji lebih dekat siapa yang lelaki hampa cerita ni. Sudah tentu dia orang yang hebat, sudah tentu dia istimewa, sebab hampa cerita dalam keadaan hampa takut dengan apa yang dia bawa. Dia teringin nak tahu. Maka dia pun cadangkan kepada adik dia pada peringkat awal. Dia cadang kepada adik dia Unais yang kita sebut tadi, Unais bin Junadah radhiyallahu an. Dia kata kepada adik dia, irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul allazi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama'. Dia rekodkan dalam kitab Sahih Muslim tentang apa yang diungkapkan oleh Abu Zar ini. Abu Zar kata kepada adik dia, ni dia kata pergi ke Mekah, irkab ila hadzal wadi, pergi ke lembah sana, yakni Mekah. Sesudah itu ceritakan kepadaku mengenai orang yang menyatakan dia Rasul Allah yang mendapat wahyu dari langit. Hampir sana, hampir intai, hampir dapatkan maklumat tentang ada seorang yang dia mendakwa kata dia Rasul dan dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pi dan balik mai cerita kat aku. Maka Unais pun pilah. Pi secara sembunyi-sembunyi dapat maklumat apa semua, dan dia pun tertarik dengan Islam, dan sebagian riwayat kata dia masuk Islam. Dia balik jumpa dengan abang dia ni, dan dia pun cerita balik. Dia beritahu bahawa lelaki yang aku tengok ni, dia tak ada benda lain melainkan ajak kepada kebaikan.
Dia ajak untuk jauh daripada benda buruk, dia ajak untuk mentauhid dan mengesahkan Allah, dia ajak untuk buang, tidak menyekutukan Tuhan dengan sebarang benda. Benda tu yang dia ajak. Jadi Unais pun kata lagi, dia kata lelaki yang hang suruh aku pergi tengok ni, dia ada ayat yang dia baca, tapi ayat tu nak kata puisi, nak kata syair, nak kata mentera yang pada waktu itu terkenal dengan benda-benda tu. Bukan. Nak kata syair apa ni? Bukan, sebab dia punya rentak berlainan. Walaupun kita ni bagi orang yang tak menguasai bahasa Arab macam kita dengar syair dengan kita dengar syair dengan kita dengar ayat Quran ni, kita rasa macam sama. Kita rasa macam sama. Sebab tu orang Arab ada cerita jenaka lah, yang kononnya dia ni duk baca Tala'al Badru Alaina ke apa ke. Lepas tu baru diberitahu, dia marah kepada anak dia sebab duk pergi menyanyi dalam bilik ayak. Jadi lepas tu diberitahu pada dia bukan ayat Quran pun. Baru dia kata, lah 30 tahun dah aku duk baca lah sembahyang. Sebab itu jenaka lah. Nak abang kata, kita pun kalau dengar syair, dengar puisi dengan ayat Quran, kita anggap sama. Tapi bagi orang masyarakat Arab yang sebati dengan bahasa mereka pada waktu itu, mereka dapat tahu, mereka dapat beza. Sebab itu kata Unais, bukan puisi, bukan syair, yang dia baca itu bukan. Sebab maksud dia adalah ayat Al-Quran lah. Dan kata Unais lagi, dia bukan orang gila, dia bukan tokoh penyair, dia bukan tok nujum, dia bukan semua seperti yang orang sekeliling dia dakwa. Tapi dia adalah Rasul. Maknanya dia yakin apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zar duk dengar. Dia dengar dengan melihat sendiri berbeza. Jadi dia tak puas. Dengar tu macam bolehlah nak yakin tu bolehlah, tapi tak puas. Dia nak pi tengok sendiri. Sebab kadang-kadang boleh jadi benda yang kita dengar ni, kita kata apa, indah khabar dari rupa. Boleh jadi macam tu. Jadi tak puas hati dengan dengar penjelasan dari adik dia saja ni, dia tak puas hati, dia pergi sendiri. Buat keputusan pergi ke Mekah. Maka dia pun pergi Mekah. Sampai di Mekah dia tak kenal siapa. Dia tak kenal siapa dan dia tak mau tunjuk kata dia ni orang luar. Dia pergi, dia buat tak tahu, buat tak kenal, pergi duduk tepi-tepi Masjidil Haram ni, yang pada waktu itu menjadi tempat sembahan di kalangan orang-orang Quraisy. Masih banyaklah berhala yang ada sekeliling Kaabah ni. Kan berhala sekeliling Kaabah ni ada 300 lebih. Diruntuhkan oleh Nabi pada hari Fathu Makkah, termasuk dalam Kaabah. Jadi dia pergi duduk tengok tepi tu. Bila dia duduk tengok apa aktiviti yang orang Mekah buat. Tengoklah ada orang yang masuk, pergi jumpa, menghadap berhala yang nama Isaf, berhala yang nama Na'ilah, kemudian baca doa, minta doa apa-apa, dengar semua. Dia dengar. Tak lama lepas tu dia nampak ada orang yang lintas depan dia, 2 orang. Dia tak kenal, lintas. Dia dengar orang ni juga sebut doa, tapi doa tu berbeza. Bukan seperti mana orang tadi minta doa dekat berhala, hak lintas depan dia doa yang berbeza, tapi dia tak tanya apa. Biar. Lepas daripada tu, masuk hari kedua, dia tak mau cerita terus kepada orang Mekah nak pergi jumpa Muhammad. Kelak akan situasi pada waktu itu, dakwah Nabi masih dalam fasa sirriyah, masih dalam keadaan sembunyi yang sangat-sangat sembunyi. Dia bukan sembunyi biasa. Fasa pertama ni sembunyi yang sangat-sangat sembunyi. Jadi dia tak maulah duk pergi dedahkan, sebab mendedahkan diri dia kepada bahaya. Esok pagi, ketika dia duduk tunggu, dia tengok apa yang aktiviti orang buat, Ali bin Abi Talib pada waktu itu masih lagi usia budak, sekitar 10-11 tahun. Sebab Sayyidina Ali ni masuk Islam pada waktu itu umur 10 tahun, 11 tahun macam tu. Main dekat dengan dia. Sebab Ali tengok, tak nak tengok pakcik ni. Pakcik ni orang luar dia ni mesti orang luar. Tegur sikit-sikit je. Tak sembang mendalam, tapi tegur sikit-sikit. Dalam satu riwayat yang direkod oleh Imam Al-Bukhari disebut, fatazawwada wa hamala shannatan lahu fiha ma hatta qadima Makkah fa'ata al-masjid faltamasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifuhu wa kariha an yas'ala anhu hatta adrakahu ba'd al-lail
fara'ahu aliyun fa'arafa annahu gharib falamma ra'ahu tabi'ahu falam yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai'in hatta asbah. Dia cerita tentang Abu Zar, bagaimana dia boleh keluar dari kampung dia siap bekalan perjalanan, dia bawa bekah berisi air minum, sampailah di Mekah. Bila setibanya di Mekah dan datang ke Masjid Haram, lalu dia mencari Rasulullah, sedangkan dia tak kenal. Cuba tengok, bila kok lah tengok ada tanda ada apa, mungkinlah tapi dia tak kenal. Dan dia juga tidak berkeinginan untuk bertanya, sebab nanti akan terdedah tentang dia siapa dan orang akan tahu tentang tujuan dia. Sehinggalah sampai tiba waktu malam, maka akhirnya dia pun berbaring. Dia pun ambil tempat mana-mana tepi-tepi tidur, dan waktu itulah Ali nampak dia. Dan Ali mengetahui bahawa orang yang berbaring itu adalah orang asing, maknanya orang luar Mekah. Dan dia Abu Zar melihat Ali. Abu Zar nampak dia pun nampak. Saling tengok-tengok, dia ikut Ali. Dia ikut Ali. Namun mereka tidak bertanyakan soalan. Makna tak cakap panjanglah antara satu sama lain. Sehinggalah waktu pagi. Sehinggalah waktu pagi. Itu riwayat daripada Al-Bukhari. Sampai sehari, 2 hari, masuk hari ketiga. Masuk hari ketiga, barulah dia pergi sembang dengan Sayyidina Ali dan dia nyatakan apa tujuan kedatangan dia ke Mekah. Sebelum tu tanya, sembang sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Tegur macam tu. Tapi hari ketiga, dia pergi, sebab dia tengok budak ni macam boleh dipercayai, dia pergi cerita, kata tujuan kedatangan dia. Dia meminta Sayyidina Ali merahsiakan benda tu. Maka Sayyidina Ali lah yang mengatur pertemuan Abu Zar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu memang fasa sembunyi Abu Zar. Sayyidina Ali bila nak bawa Abu Zar jumpa Nabi, dia suruh Abu Zar jalan belakang. Sekali kalau ada apa-apa berlaku, benda-benda yang bahaya, dia akan berhenti untuk buat ikat tali kasut ke apa, hang jalan terus. Itu sampai tara tu tahap sembunyinya dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada peringkat awal. Tuan-tuan nak dapat bayangan betapa susah pada waktu tu. Susah nak sebarkan agama ni, sehingga kan 5 tahun pertama orang Islam yang masuk Islam, sahabat-sahabat ataupun orang Quraisy yang memeluk Islam ni berjalan dengan keadaan begitu perlahan. Nak sampai ke angka 40 makan masa 4 tahun 5 tahun. 40 orang. Jadi mana mungkinlah hari ini tiba-tiba bila kita buat kerja-kerja agama, ajak orang untuk ikut agama, kita nak orang ikut sekali ajak habis semua ikut, tak boleh lah. Sebab Nabi sendiri dalam laluan dakwah Nabi ajakkan itu berperingkat-peringkat orang nak ikut, bukan mudah. Itu Nabi. Sedangkan kita cuba nak cerita mesej agama, orang nak ikut, dia mungkin ambil masa lah, perlahan-perlahan. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringkat kemuncak, Abu Zar bertemu dengan Nabi SAW. Bila bertemu dengan Nabi, baru dia tahu, oh ini orang yang aku jumpa pada hari pertama. Kan dia jumpa dengan 2 orang yang lintas depan dia, yang baca doa yang dia rasa beza dengan apa yang doa orang-orang amalkan pada waktu itu. Jadi dia, oh inilah Rasulullah. Bila dia jumpa, dia tak tanya panjang. Dia tanya macam mana aku nak jadi Islam, macam mana nak jadi seorang yang Muslim, macam mana. Maka Nabi kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, sebut yang tu lah. Sebut yang tu, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Okey, Islam. Maka Abu Zar pun dia tak fikir panjang. Dia terus menuturkan kalimah syahadah dan Nabi pun menjelaskan kepada dia asas-asas Islam. Dan Nabi mengingatkan supaya dia menjauhi kejahatan, tak menyembah berhala, tidak menindas orang, berakhlak mulia, kerana ini adalah mesej awal Islam. Waktu itu fokus utama akidah dan akhlak. Tidak ada lagi tentang kena buat tu, kena buat ni, kena semayang, kena bayar zakat, tak ada lagi. Peringkat awal. Jadi diceritakan tentang mesej Islam, buat baik, jauhi daripada keburukan dan kejahatan, jauhi daripada kesyirikan. Sampai masa Nabi pun pesan kepada Abu Zar, irji' ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Pulanglah dan sebarkan Islam kepada kaum kamu sehingga kamu mendengar berita mengenai urusanku. Arahan Nabi kepada Abu Zar, balik sebar Islam. Menunjukkan kata Islam, kita tak boleh nak rasa Islam ni hak eksklusif kita.
Sebab ada orang dia menganggap Islam hak dia. Dia tak boleh nak kongsi. Hidayah dia dapat, okey, dia sudah. Sedangkan Nabi, Abu Zar masuk Islam, Nabi suruh Abu Zar balik kembangkan mesej ini. Sampaikan kepada kaum kamu. Sehinggalah nanti urusan aku Allah Ta'ala akan susun. Sampailah kamu akan tahu macam mana keadaan aku nanti. Maknanya buat kerja, sebarkan agama. Itu pesan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Zar bila dia masuk Islam, dia seronok, dia teruja. Nabi pesan kat dia, jangan dedahkan cerita ni kepada orang Quraisy, balik kampung. Mana hang bawa Islam ni hampir cerita kat orang kampung, jangan duk cerita kat sini. Bahaya. Tapi dia bukan nak langgar arahan Nabi. Dia sebab dia teringat zaman sebelum ni, waktu dia jadi perompok tegar, dia buat kerja seorang-seorang. Dia tak buat kumpulan, dia buat seorang. Hari ni dia nak tunjuk jaguh dia. Dia pi dekat Masjidil Haram, dekat dataran Kaabah, depan orang ramai. Dia kata, ya ma'syara Quraisy, hari ini aku masuk Islam. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Depan orang ramai dia isytiharkan. Sedangkan dia pesan, bukan dia langgar sengaja, tapi teruja, semangat lebih. Bila dia isytiharkan macam tu, maka jawapan dia apa? Dia kena demah ramai. Ramai-ramai main demah dia. Lepas tak kira lah hang siapa ke, kenal ke tak, lepas tabuh dulu. Sebab waktu tu waktu yang memang tak boleh didedahkan. Siapa yang dedah kata dia Islam, cari penyakit. Dia akan dibuat macam-macam lah. Dan Abu Zar kena. Sehinggalah orang yang tampil menyelamatkan Abu Zar Al-Ghifari sebelum keadaan dia menjadi kritikal adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas, pak menakan Nabi. Bila Abbas duk tengok orang ramai duk tengok rimbuk dia, godam dia, Abbas datang. Abbas cuma sebut sepatah je, dia ni orang Bani Ghifar. Ni yang hampa duk tabuh ni, hampa kenal tak siapa? Dia Bani Ghifar. Kalau hampa duk bunuh dia, hampa ambil keputusan untuk bunuh dia, perdagangan hampa akan jadi masalah. Hampa tak boleh lintas kampung ni, bah. Sedangkan laluan utama menghubungkan Mekah nak pergi ke Syam dan sebagainya kena lintas kawasan tu. Jadi kalau hampa duk pergi bunuh dia, hampa cari penyakit. Jadi orang Quraisy ni bila dengar perkataan Bani Ghifar, lepas jadi takut. Bani Ghifar, sebab yang kita sebut tadi, dia punya ketakutan orang kepada Bani Ghifar ni, luar biasa. Sebut dia ni Bani Ghifar, berhenti terus. Sebagai catatan sejarah kata, 2 kali Abu Zar digodam oleh orang yang berlainan lah. Dan kedua-duanya diselamatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sebab Abbas mengingatkan, Abbas ni dia di antara ketua pedagang Quraisy. Dia tahu, dia duduk lintas di kampung Bani Ghifar, dia tahu lintas kena bayar. Tapi kalau duduk pergi cari penyakit, duduk pergi cari pasal dengan mereka, mungkin tak dilintas terus, atau mungkin nak kena bayar lebih. Ni di antara, sebab Abbas ni ahli ekonomi, dia nampak semua tu, dia tahu semua bacaan-bacaan macam mana perdagangan akan tergugat dan sebagainya jika kita mencari pasal dengan Bani Ghifar. Jadi akhirnya Abu Zar pun dalam perjalanan dia mencari hidayah, dan akhirnya dia dapat hidayah. Dia jadi orang Islam, dan dia termasuk di kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal. Awal dalam arti kata awal sungguh lah, kerana dakwah Nabi ketika itu masih di peringkat sembunyi. Dia ni orang awal yang memeluk Islam. Bahkan mungkin boleh kita sebut sebagai di antara orang luar Mekah yang terawal memeluk Islam, sebab dia bukan orang Mekah. Kan sebelum tu yang masuk Islam Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Talib ni orang Mekah. Kemudiannya Abu Zar ni di antara orang awal luar Mekah yang datang ke Mekah, dan dia memeluk Islam hasil dari pencarian hidayah dia melalui analisa, melalui akal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Maka selepas daripada pertemuan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun balik dan dia cuba untuk menyampaikan agama ni sikit demi sikit kepada kabilah Bani Ghifar, dan dia berjaya mengislamkan sebahagian mereka. Berperingkat-peringkat lah. Dia berjaya islamkan, di antara orang yang dia berjaya islamkan, ketua suku Bani Ghifar. Ya, di antara ketua-ketua lah mana dia pilih orang-orang yang atas yang berpengaruh, dan mereka ni berjaya untuk diislamkan di tangan Abu Zar Al-Ghifari. Dan bukan takat dia dakwah kepada Bani Ghifar, dia dakwah juga kepada
jiran mereka, Bani Aslam. Bani Aslam. Bani Aslam pun masuk Islam hasil daripada dakwah Abu Zar. Ini di antara pengaruh besar dakwah dan peranan dakwah yang dilangsungkan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar dia tak ikut perang Badar kerana dia belum berhijrah dan menetap di Madinah. Dia tak ikut perang Uhud. Tapi dalam tempoh itu dia berulang kali juga pergi ke Madinah. Selepas Nabi hijrah, dia balik, dia masuk Islam ketika Nabi masih di Mekah. Kemudian dia balik di kampung dan dia buat kerja sebar Islam ni panjang tempoh. Pada masa semua dia berulang alik lah untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan dia. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, dia pun buat keputusan yang sama, iaitu dia berulang alik dan dia tak menyertai perang yang awal, Badar dan juga Uhud. Abu Zar Al-Ghifari dalam satu riwayat nak cerita bagaimana dia orang yang rapat dengan Nabi dan dia banyak mendapat, walaupun dia bukan duduk di Madinah, tapi dia ambil kesempatan untuk berulang alik. Dia banyak dapat panduan-panduan dari Nabi. Dalam satu riwayat yang direkodkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Zar pernah ditanya, orang tanya kepada Abu Zar, apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kamu? Orang tanya kepada dia, apa benda yang Nabi ajak dekat hang? Kata Abu Zar, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Amarani bihubbil masakin wad-dunuwi minhum wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi wa amarani an asila ar-rahim wa in adbarat wa amarani an as'ala ahadan syai'a wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran wa amarani an la akhafa fillahi lawmata la'im wa amarani an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al-'arsh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Abu Zar, Nabi SAW memerintahkan kepada aku 7 perkara, 7 benda. Yang pertama, Nabi ajak, cintalah orang miskin dan dekatilah mereka. Cinta sayang kepada orang miskin makna prihatin kepada orang miskin dan dekati mereka. Yang kedua, lihatlah orang yang lebih rendah dan jangan pandang orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, tengok orang yang lebih kurang dari kita. Menyambung silaturahim dengan kaum kerabat meskipun mereka memutuskan hubungan. Ini yang Nabi pesan dekat Abu Zar. Abu Zar sampaikan pula. Benda-benda baik, benda-benda simple, benda-benda mesej ringkas tentang agama Islam ni. Sebab bila kita cerita tentang Islam, kadang-kadang kita nampak Islam ni satu bentuk yang falsafah yang besar-besar nak faham. Sedangkan Islam dia bawa benda-benda yang ringkas, benda yang orang semua boleh faham. Benda apa? Orang tanya Abu Zar, benda apa yang Nabi bawa? Abu Zar kata, prihatin kepada orang miskin, dampingi mereka. Benda biasa, benda yang semua orang boleh faham. Cerita kat siapa pun orang boleh faham. Yang kedua, dalam urusan dunia, lihat orang yang lebih kurang dari kita, jangan lihat orang yang lebih. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan saudara, walaupun orang tu nak putus dengan kita, kita tetap hubungkan silaturahim. Yang keempat, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Dia daripada peringkat yang mudah dan payah sikit. Sampaikan kebenaran walaupun benda tu mungkin pahit. Tidak takut dicela dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, tidak meminta sesuatu daripada orang lain. Yang keenam dan yang ketujuh, perbanyakkan membaca ataupun menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kerana membaca ungkapan itu adalah anak kunci syurga. Min kanzin tahta al-'arsh, anak kunci syurga. Jadi 7 pesanan yang kita nampak, ini mesej agama. Orang tanya ke Abu Zar, Abu Zar sebut inilah yang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, selepas dari perang Uhud, Abu Zar bersama dengan beberapa orang dari Bani Ghifar dan juga Bani Aslam, ini penduduk dekat-dekat, satu kabilah Ghifar, satu kabilah Aslam. Dia pun mai jumpa dengan Nabi SAW di Madinah. Bila dia mai Madinah, Nabi bila nampak mereka, Nabi sambut. Nabi kata, Ghifar, ghafarallahu lahum. Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Kan Ghafar perkataan maksud ampun.
Jadi yang main ni Bani Ghifar, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan mereka. Yang main ni Bani Aslam, Aslam makna sejahtera, semoga Allah menyelamatkan mereka. Nabi ni seorang yang bersikap optimis. Dalam bahasa Arab dia kata tafaul, Nabi dengan sangka baik Nabi dengan sesuatu, nama tempat ke nama apa, Nabi bersangka baik. Macam contoh peristiwa Sulhul Hudaibiyah, ketika Nabi nak buat perjanjian damai dengan orang Quraisy, setelah rundingan demi rundingan gagal, yang akhirnya orang Quraisy hantar Suhail ibn Amr. Bila Nabi nampak Suhail yang datang, Nabi kata moga-moga urusan kita mudah, sebab yang datang ini orang yang mudah. Suhail maksud dia mudah. Itu makna Nabi bersikap optimis dengan sesuatu. Dan Nabi nampak orang yang main Bani Ghifar, daripada perkataan Ghafar makna keampunan, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan mereka. Yang main ni golongan Aslam, sejahtera, moga-moga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Dan ternyata selepas itu Bani Ghifar dan Bani Aslam masuk Islam keseluruhannya. Jadi Abu Zar selepas daripada tahun yang kelima, lebih kurang tahun kelima Hijrah, dia berpindah dan menetap di Madinah, ataupun dia pindah sebelum tu sikit, dia menetap di Madinah dan dia mula terlibat dengan peperangan Khandaq, sehinggalah kepada peperangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peperangan Tabuk. Dia terlibat dalam semua peperangan, bermula daripada Khandaq sampai kepada perang Tabuk. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar, kalau dibuka dalam kitab antaranya dalam Sirah A'lamun Nubala, menceritakan bagaimana Abu Zar di antara orang yang banyak bersoal jawab dengan Nabi. Dia suka untuk bila ada peluang dia duduk dekat Nabi, dia rajin tanya. Dan soalan-soalan dia bukan saja-saja nak bagi isi masa ataupun nak test Nabi tak, tapi dia tanya untuk dia dapat maklumat. Dia tanya untuk dia dapat maklumat. Di antara benda yang dia tanya, dia tanya kepada Nabi, siapakah Muslim yang terbaik? Yang Nabi kata yang terbaik perilakunya. Siapa Muslim yang terunggul? Nabi kata yang lidah dan tangan Muslim lain berasa aman. Orang yang Muslim ni apa? Orang yang orang lain akan terasa aman daripada gangguan lidah dia dan tangan dia. Itu orang Islam. Jadi soalan-soalan tu ditanya oleh Abu Zar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah tanya, sedekah yang paling baik apa? Nabi kata sedekah kepada orang miskin. Dia tanya pula, dalam Quran ayat yang paling baik ayat apa? Nabi kata ayat kursi. Soalan dari Abu Zar walaupun nampak macam mudah, tapi Nabi layan. Nabi tanya, Nabi jawab, menunjukkan kata hubungan dia dengan Nabi ni agak rapat dan agak mesra di antara Abu Zar radhiyallahu an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Nabi wafat, berlaku perang yang terakhir, iaitulah perang Tabuk. Dalam perang Tabuk ni jauh, perjalanan jauh daripada Madinah. Abu Zar tertinggal, dia agak terlewat, tapi dia semangat nak pergi, walaupun dia tahu orang dah tinggal jauh dah. Kalau dia tak pergi pun mungkin tak apa kot, dapat pengecualian lah, sebab dia tertinggal. Tapi semangat nak pergi, dia pergi juga. Dia ambil kenderaan dia, binatang ternak, binatang tunggangan dia naik. Binatang ni pula sampai tengah jalan duk buat jam, sakit kaki lah apa, dia tinggal binatang, dia jalan kaki jauh sampai dia jumpa dengan rombongan Nabi SAW. Bila dia jumpa dengan rombongan Nabi, sahabat kata macam Abu Zar, nampaklah dari jauh ni macam Abu Zar. Nabi kata semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Zar, rahimallahu Abu Zar, yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu, dia ni wa yub'atsu wahdah atau kama qala. Semoga Allah Taala merahmati Abu Zar, dia berjalan secara bersendirian, dia meninggal dunia juga secara bersendirian, dan dia dibangkitkan nanti secara bersendirian. Jadi bila Nabi kata macam tu, sahabat okeylah dengarlah. Dia berjalan bersendirian, betul lah dia main seorang-seorang. Sehinggalah fakta yang kemudiannya berlaku membenarkan apa yang Nabi sebut. Iaitulah ketika dia wafat, Abu Zar ni wafat secara bersendirian, dia dengan isteri dia dan anak seorang, kerana dia mengambil keputusan untuk duduk menyendiri di tengah padang pasir di Rabzah. Dia duduk sana sampai satu ketika dia meninggal, anak dia keluar duduk tunggu tepi jalan, ada siapa lintah. Bila yang akhirnya Abdullah bin Mas'ud lintah,
Abdullah bin Mas'ud tanya apa semua, orang kata Abu Zar. Barulah dia sebut, oh inilah yang Nabi kata dulu. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dia akan meninggal dalam keadaan berseorangan. Ini keistimewaan kepada Abu Zar. Bukan kata nak tunjuk kata Abu Zar ni orang yang tak boleh bergaul dengan orang lain. Tak. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Abu Zar radhiyallahu anhu. Hadis yang cukup popular yang pernah kita dengar diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, pernah Abu Zar minta jawatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Zar minta jawatan. Adalah jawatan tertentu yang dia minta. Sebab mungkin dia tengok orang-orang lain dapat jawatan, dia teringin juga. Sebab manusia. Maka dia minta. Nabi jawab apa? Ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda allazi alayhi fiha. Wahai Abu Zar, engkau adalah orang yang lemah, sedangkan kepimpinan adalah amanah, tanggungjawab. Kelak pada hari kiamat, tanggungjawab itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang harus dilakukan dalam kepimpinan itu. Pasal apa Nabi tak bagi kepada Abu Zar? Adakah Abu Zar ni dari sudut seniority, orang awal masuk Islam? Dari sudut ilmu, jenuh dia. Dari sudut apa kualiti kepimpinan, dia boleh jadi ketua, dia perompak tu, hebat semua. Maknanya dari sudut luaran ni kita nampak macam okeylah, lengkap. Tapi Nabi tak bagi, kerana dia ada satu sikap yang bukan dia tak boleh memimpin, tapi pandangan dia terhadap dia ni, nak sebut macam mana, dia memilih untuk bersikap zuhud yang orang lain tak boleh nak zuhud macam dia. Kalau dia jadi ketua, dia tak mau unsur-unsur nak fikir tentang sumber, nak bagi sumber kewangan negara. Mana boleh jadi ketua macam tu? Ketua nak kena ada macam mana nak fikir tentang sumber ekonomi, macam mana nak kena, sebab ketua nak kena pimpin negara nak kena ada kewangan. Jadi Abu Zar dia tak mau duit-duit ni semua, dia kata karut pada pandangan dia, sebab dia memilih macam tu. Jadi sebab tu Nabi kata dia dhaif dalam sudut erti kata dia tak boleh untuk memimpin dalam keadaan dia boleh untuk pilih diri dia sendiri dalam keadaan zuhud ni. Dia tak boleh nak bawa orang ramai macam tu. Itu maksud bila Nabi sebut innaka dhaif, kamu ini adalah dhaif dan tak boleh. Dan dia tak marah apa bila Nabi kata macam tu. Okeylah, aku lah dia nak komplain, nak protes apa, tak. Dan apabila sampai kepada zaman Uthman, bila sampai kepada zaman Uthman memerintah jadi khalifah, Abu Zar ni berlaku sikit berbeza pandangan. Dia tak setuju dengan corak pemerintahan sebahagian daripada pegawai-pegawai Uthman, yang pada dia nampak kata macam mereka ni mementingkan dunia. Jadi dia macam tak setuju. Berlakulah sikit perbezaan pandangan, dan dengan perbezaan pandangan itu dia ambil keputusan, akhirnya dia memilih untuk menyendiri, pergi duduk di satu tempat, nama dia Rabzah. Tapi sebahagian daripada catatan sejarah yang dijulingkan, kononnya berlaku pertembungan antara Abu Zar dengan Uthman, sehingga Uthman ambil hukuman buang daerah, buang negeri. Dan ini sebahagian daripada fakta yang digunakan oleh sebahagian fakta sejarah yang dijulingkan dan dijadikan senjata oleh sebahagian daripada golongan Syiah. Sebab tak puas hati kat Uthman, daripada Uthman bersikap dendam, Uthman ambil hukuman kepada Abu Zar Al-Ghifari. Sedangkan tak, yang berlaku sebaliknya. Fakta menunjukkan Abu Zar sendiri yang memilih untuk pergi duduk, sebab dia tak mau kacau-kacau ni. Bagi dia bersikap zuhud macam tu. Dia seorang tokoh revolusi, nak kepada semangat perubahan, tapi dia tak mau dunia-dunia. Jadi dia ni kena hidup cara dia sendirilah. Maka dia ambil keputusan untuk dia pergi dulu. Itu faktanya. Adapun tuduhan untuk memfitnah ataupun di antara benda yang dituduh kepada Uthman dalam senarai yang banyak, antara yang dia tuduh Uthman sebagai orang yang mengamalkan kronisme dalam pentadbiran, Uthman ni orang yang lemah dalam pentadbiran. Di antara benda yang dituduh juga, Uthman ambil hukuman kepada Abu Zar. Dia kata Abu Zar ni orang bagus, sebab
sebahagian golongan-golongan macam ni tujuan ni nak melaga-lagakan para sahabat. Dia pun bukan ni nak tujuan nak melagakan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Maka mereka memperalatkan nama Abu Dzar. Yang berlaku sebenarnya ialah bukan Uthman yang membuang Abu Dzar sampai ke Rabazah sana. Itu pendustaan, tetapi Abu Dzar sendiri yang memilih untuk tinggal di sana dan beliau bukan diusir. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar dia menghabiskan sisa hidup bersama isteri dan anak perempuannya di Rabzah, dan dia wafat pada tahun 32 Hijrah ketika dia berusia 63 tahun. Bagaimana Nabi gambarkan dia akan wafat secara bersendirian, itulah yang berlaku. Dia wafat bersendirian, cuma ketika dikebumikan orang yang ada ketika proses pengebumian Abu Dzar adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anak dia menceritakan, anak kepada Abu Dzar, dia kata bila ayah dia meninggal, anak dia perempuan, maka dia pun berlari, tunggulah di persimpangan jalan. Ni di jalan ke Kufah sana, jauh lah, jalan ke Kufah Rabzah ni. Dia duduk sana, duduk tunggu. Kok ada orang lintas, apa semua. Sampai ada ketika tunggu tak ada orang lintas, balik. Main pula tunggu. Sampailah beberapa kali lintas kumpulan, mungkin rombongan mana-mana ke. Tanyalah siapa? Itu sahabat Nabi yang meninggal. Mereka bertanya siapa? Dimaklumkan itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka mereka pun siapkan proses pengebumian. Tak lama lepas itu sampai Abu Dzar, sampai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, oh inilah yang Nabi sebut dulu, rahimallahu Abu Dzar, moga-moga Allah Ta'ala merahmati Abu Dzar. Dia berjalan bersendirian nak bersama dengan rombongan Tabuk, dan dia juga akan meninggal secara bersendirian. Sementara yang hujung Nabi kata dia akan dibangkit secara bersendirian. Itu wallahu a'lam macam mana keadaannya. Tapi yang dua awal tu telah pun nyata, dia berjalan secara bersendirian, dia dibangkit, dia meninggal secara bersendirian. Enggan yang hujung wallahu a'lam. Tak tahu macam mana keadaan dia dibangkitkan secara bersendirian. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Abu Dzar dia terkenal sebagai salah seorang yang dikatakan oleh Rasulullah di antara sahabat yang paling jujur. Abu Dzar ni dapat gelaran di antara sahabat yang paling jujur. Dalam satu hadis yang dinilai oleh sebahagian daripada ulama sebagai hadis yang dhaif, tapi ini hadis tentang kelebihan Abu Dzar. Disebut ma azallatil khadra wala aqallatil ghabra min zi lahjatin asdaqa wala awfa min Abi Dzarrin shibhi Isa bin Maryam. Tidak ada seorang pun di atas hamparan bumi ini dan di bawah naungan langit ini yang lebih jujur perkataannya dan lebih menepati janjinya daripada Abu Dzar, watak yang menyerupai Isa ibn Maryam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sebahagian daripada pengkaji menyatakan hadis ini statusnya dhaif, tapi dia bukan berkaitan dengan hukum hakam, dia berkaitan dengan kelebihan pribadi sahabat. Nak cerita kata sahabat ini sangat hebat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia meriwayatkan sekitar 281 buah hadis. Dia ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya. Jadi itu sebahagian daripada kisah ringkas Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah, seorang tokoh di kalangan sahabat Nabi, iaitulah orang yang tidak cintakan kemewahan, dan kalau kita katakan di kalangan orang-orang miskin, orang-orang yang memilih untuk hidup cara macam tu, ketuanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mereka bukan sengaja buat miskin, dia pilih cara hidup macam tu kerana dia rasa inilah kehidupan yang sebenar untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada manfaat apa yang kita kongsi sebab sikit pada malam ini. Insya-Allah ada kesempatan kita sambung dengan tokoh sahabat yang lain pula dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.